bentuk pemikiran lama itu harus ada anjakan. Ya, kalau dulu umpamanya profession technical, termasuk profession yang lain lah, yang mana kejuruteraan, kedoktoran dan sebagainya, itu merasakan mungkin ada alasannya, terutama bidang teknikal itu agak tempang sedikit perhatiannya. Saya ingin bagi jaminan, insya-Allah kita akan dalam kajian semula ini yang mungkin mengambil masa agak panjang, dan badan-badan profesional yang juga diwakili hari ini harus berikan input yang cukup. Janganlah minta lebih-lebih pula, yang munasabah, tetapi tentunya perlu kita beri perhatian. Kalau kita umpamanya terima kenyataan TVET sekarang sudah berbeza, bidang kejuruteraan, bidang teknikal, bidang IT, digital, teknologi itu sudah diperlukan sangat amat di dalam negara kita. Tetapi pengiktirafan dari segi kerajaan, dari pelarasan gaji tidak berubah, tak menusabah. Jadi anjakan ini perlu. Semua bicara anjakan. Apa dia anjakan ini? Paradigm. Anjakan itu ialah paradigm shift. Tapi selalunya kefahaman tentang paradigm shift ini tidak sangat mendalam. Yang mula menyebut tentang paradigm shift ini ialah seorang pemikir, seorang sosiologis, Thomas Kuhn. Dan bila dia sebut paradigm shift ini, dia tak anggap macam kita buat pindaan sedikit-sedikit, tak. Bila kita katakan anjakan ini, dia melibatkan perubahan yang agak drastik. Seperti mana dalam pelarasan gaji harus ada anjakan. Bukan perubahan sedikit-sedikit bagi alam tambahan, bagi teknik, tidak. Dia mesti melihat bagaimana keperluan negara masa ini ketimbang keperluan negara 20 tahun dulu dalam pelarasan gaji. Maka keutamaannya adalah untuk mengangkat, sementara bidang profesion lain termasuk perkhidmatan awam umumnya itu sangat diperlukan, tetapi pendekanan terhadap golongan dan profesion teknikal juga sangat mendesak. Ini yang disebutkan paradigm shift. Kalau tidak kita gunakan istilah-istilah ini, tetapi secara lama juga. Sebab itu kadang-kadang bahagian rakan-rakan saya itu sama sedikit kurang senang dengan asakan dan gesaan saya. Negara ini tidak boleh terangkat kalau sikap lama. Jadi pemimpin mesti kaya, jadi Perdana Menteri mesti bagi projek pada anak menantu. Kalau tidak ada ketegasan untuk perubahan ini, dia tidak ada anjakan, tidak ada reform. Sebab itu saya bangga bukan saja kepada Encik Alex yang ada di sini atau Timbalan Menteri Rahman, tetapi sekurang-kurangnya ahli jemaah menteri sekarang tahu apa saja projek, apa saja keputusan dibuat tidak boleh dilakukan tanpa langkah yang telus melalui proses tender yang transparan. Dan ini kita tekankan. Is it easy? No. Sebab puluhan tahun kadang-kadang kita biasa dengan cara lama. Ada orang kata, saya buat apa jadi Perdana Menteri kalau tak ambil duit? Bodoh lah. Ya. Kerana bagi dia cerdik itu maknanya kaya. Maknanya nilai itu dah rosak. Padahal kalau kita minta anak-anak kita suruh berkorban, khidmat dengan ikhlas, al-amalillah, bagaimana pemimpin boleh cuai begitu? Tetapi kadang-kadang orang tak menilai. Itu tidak penting bagi dia. Yang penting bagaimana dia cakap. Maknanya dalam negara kita, sebab tu saya kata profession teknikal kena ingat, sakarlah banyak mana pun, asalkan dia bagi duit pada kita, kita cium tangan dia juga. Jadi nilai kita sudah rosak, runtuh. Kita bicara soal anjakan paradigma, kita bicara soal reform, kita bicarakan soal kemegahan negara, mengangkat martabat, harakat, darajat negara, tetapi kita masih terperangkap dengan pemikiran lapuk dan jumud dan merendahkan martabat manusia dan akal budi. Sebab itu saudara, saya pun rakan-rakan di semua kementerian, di kalangan pejabat awam, faham ini. Tak semestinya setuju dengan saya dalam semua perkara, tetapi satu perkara, dengan umur saya, dengan pengalaman saya, dengan liku-liku pasang surut naik turun, lebih banyak turun dari naik, lebih lama di penjara dari di luar,
apa yang saya pelajari dan apa harus saya lakukan? Selamatkan negara ini pada amalan jijik menyakau hak rakyat. Ini mesti kita selamatkan. Itu kalau kita boleh lakukan. Mengapa saya tekankan di sini? Karena technical committee itu berada di tangan saudara. Bila saya sebut ini tidak bermakna kita patut lambatkan. Saya selalu tegaskan kepada Menteri Elek, saya kata kena cepat, kena segerakan. Tetapi kalau amalan itu tidak telus dan amalan rasuah dan penyelewengan itu berlaku, dia jadi sistemik. Apa maksud sistemik? Dia melibatkan terlalu banyak kategori. Bila amalan rasuah dan penyalahgunaan kuasa itu sudah sistemik, dia mengambil waktu untuk menyelamatkan. Kita tekankan begitu keras, tapi masih lagi ada penyelundupan dadah dari Pelabuhan Kelang. Kita tekankan perlunya ketelusan dan anti rasuah. Masih ada kutipan untuk mendapat lesen. Masih ada. Saya tidak nafikan. Tetapi percayalah, kasi Allah berikan kekuatan kepada saya, dan dengan kekuatan dan kestabilan politik yang ada, saya insya-Allah akan terus perang dengan kalangan yang menyalahgunakan kuasa. Tidak kira pangkat mereka, sama dia Tun ke Tan Sri ke Datuk, saya tidak peduli. Dan insya-Allah dengan sokongan saudara, saya akan teruskan kerja itu dengan sebaik mungkin. Jadi saudara, ini kuliah pagi ni, kita hadir atas cadangan dan kesaan Datuk Alex, sahabat saya ini, untuk pertama mengiktiraf peranan golongan profession teknikal. Dan yang menyatakan sesuai dengan keadaan dan pertumbuhan ekonomi negara sekarang, kedudukan golongan ini dengan sendirinya terangkat dan sangat kritikal. Dan sesuai dengan pengiktirafan itu, saya telah beri komitmen, kalau tak jalan, salah KSN. Iaitu dalam pelarasan gaji, peranan golongan profesional teknikal itu harus diberikan tempat yang sewajarnya. Terima kasih. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya lancarkan Hari Profesion Teknikal Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.